Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang kita janjikan, ini merupakan program percuma. Of course, ini merupakan salah satu daripada cara lembaga hasa dalam negeri Malaysia pada waktu ini untuk menunjuk ajar ataupun mendidik sama ada pembayar cukai ataupun majikan yang hari ini khas untuk majikan. Untuk kita sama-sama berkongsi ilmu. Mungkin benda ni dah sebahagian daripada majikan telah pun tahu, tapi hari ini mungkin kita nak bagi some refreshment ataupun kita nak segarkan balik ilmu tersebut untuk tuan-tuan dan puan-puan recall balik, oh ini merupakan do and don'ts sebagai majikan di lembaga hasa dalam Malaysia. Okey, teruskan tulis dalam chat, ruangan chat selamat pagi. Untuk kita macam, saya harap sesi kita pada pagi ini akan lebih harmoni, akan lebih berbentuk two-way communication, sebab kita dalam pada pagi ini kita akan ada taklimat, tapi kita akan bagi slot Q&A. Cumanya kalau sekiranya dalam tempoh taklimat itu berlangsung, tuan-tuan dan puan-puan ingin menanyakan terus tanpa menunggu waktu di sesi Q&A nanti, please do so sama ada menggunakan kita punya chat box ataupun chat room ataupun terus raise your hand. Contohnya macam saya buat. Begitu, kemudian kita akan tengok, okey, so siapa empunya diri, kenalkan diri daripada mana, so teruskan bertanya soalan kepada penceramah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, before we start, untuk Muslim, let we start with kita punya baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay guys. Seperti mana yang saya janjikan, kita akan bermula jam 10 pagi, 10.03 now. Taklimat pertama ialah berkaitan dengan tanggungjawab majikan, kemudian diikuti dengan sesi soal jawab. Tempoh tanggungjawab majikan ini lebih kurang 1 jam durationnya. Kemudian kita akan bersesi soal jawab. Kita akan ada break time sedikit, lebih kurang 10 minutes, 5 to 10 minutes. Kemudian kita akan sambung taklimat kedua, iaitu potongan PCB, dan seterusnya kita akan buka sesi soal jawab yang terakhir berkaitan dengan tajuk PCB tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya menjemput penceramah kita pada pagi ini, saya suka untuk membacakan biodata ataupun latar belakang kepada penceramah pada pagi ini. Beliau memiliki latar belakang pendidikan, ijazah sarjana muda kebujian ekonomik Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Beliau merupakan eksekutif hasil di Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia Wilayah Persekutuan Putrajaya, lokaliti Ceras. Beliau telah berkhidmat dengan Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia sejak tahun 2021. Beliau kini ditugaskan di Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia Wilayah Persekutuan Putrajaya sebagai pegawai audit majikan di bawah Seksyen Audit Cukai Penggajian dan Audit Majikan. Selain daripada beliau juga turut dibantu oleh rakan beliau yang akan terlibat dalam sesi soal jawab, iaitu seorang lelaki. Oh, tadi saya tak beritahu nama dia, penceramah, tapi later on saya akan announce beliau. Beliau akan dibantu oleh sahabat beliau yang memiliki latar belakang ijazah sarjana muda kebujian perakaunan UUM, pengalaman bekerja, merupakan eksekutif hasil kanan 2 di Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia Cawangan Ceras ataupun lokaliti Ceras sekarang. Beliau telah berkhidmat di Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia since 2007. Beliau pernah ditugaskan di Cawangan Wang Semaju pada waktu itu sebagai cawangan penempatan pertama, dan kemudian beliau bertukar ke Ceras, di mana beliau juga pernah bertugas di khidmat pelanggan, pegawai audit luar syarikat, penyelaras bantuan kerajaan BKK, dan bermula pada tahun 2023, iaitu tahun ini, beliau sekarang bertugas di Seksyen Audit Penggajian dan Majikan. Tuan-tuan dan puan-puan, are you ready? If ready, please write ready in the chat rooms now. Kalau tak tulis ready, saya tak start. Boleh guys, Okay, lagi, come. Okay, lagi. Bob ready. Nur Haziah ready. Lagi siapa ready? Husna Putra Kop ready. Lagi. Come on guys. Siti Sarah. Siti Sarah ready. MT juga ready. Lagi. Saya nak sebanyak mungkin ready. Then before we start kita punya taklimat pada pagi ni guys. Aidawati juga ready. Haziq juga ready. Lagi. Go Bun Fang juga ready. Siapa yang belum write down ready, please do so, please. Saya menantikan ready yang seterusnya. Selain daripada Go Bon Fong.
Oh, Mr. Go. Mr. Go yang tadi dia fikir Go, is it? Haziq Hussein, okay, lagi. Lagi. Come on, guys. Come on. Ya, Dah tak ada dah? ya. Orang ready? Okay, go as you said. Okay, alright. Okay, saya tunggu satu lagi ready sebelum kita pass this baton kepada penceramah kita. One more ready, please. One more ready. Husna juga dah, Anita, Hana, Siti Saram, MTE, Go, Bonfang. Siapa lagi? Saya tunggu satu lagi ready, please. Please. Kalau tak, kita tak sambung ni. Kalau tidak, kita tak akan start ni. Come on, guys. Satu lagi ready, please. Kita ada 33 partisipan dalam grup ini. So, saya menunggukan ready yang terakhir sebelum kita start kita punya taklimat. Come on. Alright. Thank you. Asmira ready. Thank you. Okay, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seperti mana dijanjikan, suka saya menjemput penceramah kita yang khusus dalam bidang ini, iaitu beliau bernama Puan Mazwinda binti Mawardi. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan, Puan. Terima kasih Tuan Moderator Encik Rahaizat. Hi guys, good morning everyone. Good morning. Good morning. Okay, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Mazwinda. Okay, saya presenter untuk tuan-tuan dan puan-puan pada sesi webinar Tunjuk Ajarku Sifu. Saya majikan bijak pada pagi ni. Okey, sebelum tu pada pagi ni pada sesi webinar pada pagi ni saya akan berikan brief sharing berkenaan dengan tanggungjawab majikan. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat berikan sedikit perhatian pada sesi webinar kita pada pagi ni. Seterusnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan overview, summary, input apa yang tuan-tuan dan puan-puan akan perolehi pada sesi webinar kita pada pagi ini. Pertama sekali, kita akan go through definisi majikan dan pekerja. Kemudian kita akan go through pendaftaran, bagaimana majikan boleh membuat pendaftaran nombor majikan. Yang ketiga, berkenaan dengan pemberitahuan pekerja baru. Okey, kalau ada pekerja baru, apa yang majikan perlu buat? Okey, apa tindakan-tindakan yang majikan perlu buat? Seterusnya, nombor 4, pemberitahuan pemberhentian pekerja. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pemberhentian pekerja? Bagaimana kita dapat beritahu kalau pekerja tu berhenti? Apa situation dia dan apa tindakan yang majikan perlu buat regarding pemberhentian pekerja? Dan seterusnya, pemberitahuan pekerja yang hendak meninggalkan Malaysia. Nombor 6, berkenaan dengan surat penyelesaian cukai. Bila majikan perlu memohon untuk surat penyelesaian cukai SPC. Dan seterusnya nombor 7, saya akan share briefly berkenaan dengan PCB, potongan cukai bulanan dan juga CP38. Dan seterusnya nombor 8 berkenaan dengan borang borang EA dan juga data pricey. Apa itu data pricey? Okay. Next nanti saya akan brief secara lebih detail berkenaan dengan borang borang EA dan data pricey. Dan seterusnya akhir sekali adalah berkenaan dengan pematuhan. Okey, terdapat 5 subsection di bawah Akta Cukai Pendapatan 1987 yang majikan perlu beri perhatian. Okey, seterusnya. Okey guys, definisi majikan dan pekerja. Okey, apa itu majikan dan apa itu pekerja berhubung dengan suatu penggajian. Okey, majikan berhubung dengan sesuatu penggajian merupakan tuan di mana wujud perhubungan di antara tuan dan orang suruhan. Maksudnya terdapat relationship between master and servant. Ada master dan ada servant. Ada tuan dan ada orang suruhan. Okay, jika tidak wujud perhubungan di antara tuan dan orang suruhan, ianya adalah orang yang membayar atau bertanggungjawab untuk membayar gaji pekerja yang digajikan.
Okey, walaupun orang yang membayar dan pekerja itu adalah orang yang sama, tetapi bertindak dalam kapasiti yang berlainan. Okey, ayat dia, walaupun orang yang membayar dan pekerja itu adalah orang yang sama, tapi bertindak dalam kapasiti yang berlainan. Maksudnya kat sini, let's say kalau pemilik perniagaan, tapi pemilik perniagaan tu pun dia ada dapat gaji setiap bulan. Jadi kat situ, pemilik perniagaan tu dia ada dua role. Satu pemilik, satu lagi dia adalah pekerja yang dibayar gaji. So kat situ ada wujud hubungan antara majikan dan pekerja. Ada wujud hubungan antara master and servant. Okay, itu majikan. Seterusnya berkenaan dengan pekerja. Pekerja berhubung dengan suatu penggajian merupakan orang suruhan, di mana terdapat wujud perhubungan di antara tuan dan orang suruhan. Ada master and ada servant. Okay, jika perhubungan tersebut tidak wujud, ianya adalah pemegang pelantikan atau jawatan yang menzahirkan penggajian tersebut. Okay, sebagai contoh kat sini, kalau director. Director ada diberi, maksudnya dia memperolehi gaji setiap bulan. Jadi kat situ walaupun dia director dan dia juga menerima gaji, so terdapat hubungan antara master and servant kat situ. Okay, seterusnya. Kejap, Mas Win. Someone has raised dia punya tangan. Siapa ya? Anita Little Comeback. Bukan. Little anything, Puan Anita? Ada soalan ke? Saja main angkat tangan. Ada soalan ke? Ada soalan kan Puan Anita? Tak ada ya? Oh, tak ada. Tak ada, right. Okey, tak ada. Saya teruskan. Okey. Seterusnya, pendaftaran nombor majikan dan nombor pengenalan cukai TIN pekerja. Okey. Majikan wajib mendaftar nombor majikan, nombor E. Biasa dekat depan nombor pengenalan cukai tu kita ada huruf E. So itu adalah nombor majikan, employer. So macam mana majikan boleh membuat pendaftaran nombor majikan? Okey, pertama sekali majikan boleh membuat pendaftaran nombor majikan di kaunter perkhidmatan LSDNM. Okey, majikan boleh hadir ke mana-mana kaunter hasil ataupun kaunter LSDNM dan boleh mengisi borang CP 600E. Okey, itu untuk membuat pendaftaran nombor majikan. Dan cara yang paling senang, majikan boleh buat online saja melalui e-daftar. Okey, ini cara paling senang dan saya recommend untuk majikan membuat secara online saja melalui e-daftar. Boleh pergi ke e-daftar di laman web rasmi hasil, hasil.gov.my, dan boleh pergi e-daftar dan boleh pilih jenis nombor cukai untuk employer, majikan, untuk daftar nombor E. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat pendaftaran dan boleh membuat semak permohonan dan cetak permohonan. Nombor majikan pihak LSDNM akan hantar melalui email setelah tuan-tuan dan puan-puan membuat pendaftaran di portal e-daftar. Sama juga untuk membuat pendaftaran nombor pengenalan cukai untuk pekerja. Untuk nombor pengenalan cukai pekerja, boleh membuat pendaftaran sama ada di kaunter perkhidmatan LSDNM dengan mengisi borang CP 600 ataupun juga boleh membuat pendaftaran secara online melalui portal e-daftar. Dan untuk mendaftar nombor pengenalan cukai untuk pekerja, boleh pilih jenis pembayar cukai individu. Seterusnya. Okey, ini adalah macam mana tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat sebakan nombor pengenalan cukai pekerja. Tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat semakan di MyTax. mytax.hasil.gov.my. Masukkan sahaja nombor pengenalan pekerja dan jika pekerja tersebut telah mempunyai nombor cukai, nanti dekat situ dia akan ada satu notification yang mengatakan bahawa nombor pengenalan ini telah mendaftar dengan LSDN. Maksudnya dah ada nombor pengenalan cukai. Terusnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Tanggungjawab majikan yang pertama iaitu untuk pemberitahuan pekerja baharu. Okey, majikan perlu mengemukakan notis kepada LSDNM untuk melaporkan pekerja baru dalam tempoh 30 hari dari tarikh pekerja mula dari tarikh majikan mula menggaji pekerja berkenaan.
Maksudnya dalam tempoh 30 hari dari tarikh hari pertama pekerja tu bekerja dengan majikan. Okey, macam mana cara majikan untuk melaporkan pekerja baru adalah melalui borang CP22. Okey, majikan boleh memuat turun borang CP22 ni dekat kita punya laman web rasmi LSDNN hasil.gov.my. Boleh pergi dekat bahagian borang dan boleh pergi dekat muat turun borang dan seterusnya tekan lain-lain borang dan boleh search borang CP22. Okey, borang CP22 ini majikan perlu kemukakan ke kaunter hasil ataupun pejabat LSDNM, okey, di LSDNM negeri yang mengendalikan nombor majikan. Contoh, kalau nombor majikan tu di bawah LSDNM wilayah Persekutuan Putrajaya, jadi majikan perlu hantar notis 22A tu di mana-mana di LSDNM wilayah Persekutuan Putrajaya. Okey. Pemberitahuan pekerja baru, borang CP22A ni, majikan wajib laporkan kepada LSDNM pekerja baru untuk pekerja yang taxable ataupun chargeable to tax yang dikenakan cukai, yang ada potongan PCB. Maksudnya gaji dia melayakkan dia untuk membuat potongan PCB, ataupun gaji dia in the future likely chargeable to tax, likely chargeable to PCB. Yang itu majikan wajib kemukakan borang CP22A kepada LSDNM. Kalau macam daripada saya punya nasihat sendiri, sebab kita tak tahu contoh dalam 1 tahun tu, kita tak tahu contohlah pekerja tu gaji dia dalam 2,800. Kalau ikutkan dia tak, kalau ikutkan gaji 2,800 tu, dia tak chargeable to tax, betul. Tapi kita tak tahu in the future dalam tahun tu majikan nak bagi bonus ke ataupun ada allowance lain yang membolehkan pekerja itu layak dikenakan potongan PCB. Jadi kita advisable untuk majikan submit saja borang CP22 untuk pekerja baru. Saya ada nampak soalan dekat chat. Sekejap ya. Berapa minimum gaji staf yang wajib didaftarkan dengan LSDN? Maksudnya berapa gaji minimum untuk potongan PCB ke, Puan? Kalau okey, kalau ikutkan soalan ni berapa minimum gaji staf yang wajib didaftarkan dengan LHDN untuk PCB. So ada soalan, ada jawapan? okey, untuk PCB, actually kita tak ada macam contohlah pekerja itu gaji 3,100. Tapi kalau ikutkan 3,100 tu dia still not chargeable to PCB. Kalau kita kira guna calculator PCB pun pekerja tak kenakan PCB lagi. Tapi kita tak tahu in the future kalau ada pekerja tu ada terima bonus atau allowance lain. So kita nasihatkan pekerja yang gaji 2,800 ke atas hantar saja borang CP22. Tapi tak jadi tak. Ya, silakan. Okey, tak menjadi satu kesalahan pun kalau walaupun pekerja tu tak wajib hantar CP22 tapi majikan hantar tak menjadi satu kesalahan pun. Kita advisable untuk majikan hantar borang CP22. Dewan in terms of PCB, kalau in terms of staff nak dapatkan nombor file cukai pendapatan ataupun nombor TINs, dia punya threshold per tahun adalah 37,000 plus net. Ya. Untuk staff yang ingin daftar nombor file cukai pendapatan, dia kena ada pendapatan lebih kurang roughly 37,000 plus selepas tolak EPF untuk annual income, untuk make sure bahawa staff tersebut mesti kena daftar nombor cukai pendapatan. Alright, continue Mawin. Okey, itu adalah berkenaan dengan pemberitahuan pekerja baru melalui borang CP22. Okey, seterusnya.
Okey, berkenaan dengan pemberitahuan pemberhentian pekerja, okey, majikan perlu mengemukakan memberikan notis bertulis kepada LSDM bagi mana-mana pekerja yang akan berhenti kerja dalam masa 30 hari sebelum tarikh pemberhentian pekerja. Contoh, pekerja akan berhenti pada 30 April. So 30 hari sebelum 30 April, majikan dah hantar CP22A. Borang CP22A untuk majikan swasta. Manakala borang CP22B untuk majikan kerajaan. Syarat dia adalah okey, nanti kita akan ada satu slide berkenaan dengan CP22A ni. Okey, saya akan explain kemudian. Dan selain daripada majikan mengemukakan borang CP22A untuk pemberitahuan pekerja, majikan juga perlu menahan apa-apa bahagian wang yang akan ataupun boleh dibayar kepada pekerja dalam tempoh 90 hari. Dan pengemukaan borang CP22A ni majikan boleh mengemukakan melalui ESPC secara online melalui ESPC ataupun boleh mengemukakan kepada kaunter LSDNM. Terusnya. Okey, ini adalah yang saya mention tadi. Okey, apa situasi yang memerlukan majikan wajib hantar CP22A? Okey, yang pertama sekali, majikan perlu lapor CP22A untuk pekerja berhenti jika pekerja tersebut dikenakan cukai, chargeable to tax, atau boleh dikenakan cukai, likely chargeable to tax. Okey, maksudnya kalau pekerja tu ada membuat potongan PCB, okey, dah sasar dia ada buat potongan PCB, so perlu laporkan pemberhentian pekerja. Tetapi kalau situasi yang macam ni, situasi yang ni, okey, kalau dalam pada masa yang sama, majikan tahu lepas dia berhenti, pekerja tu ada bekerja dengan majikan lain. Jadi kat situ kita ada proviso, jadi majikan ada kelonggaran untuk tidak melaporkan CP22A dengan syarat majikan tahu lepas pekerja berhenti, pekerja akan bekerja dengan majikan yang baru. Maksudnya dia dapat offer lain. So kalau situasi yang macam tu, tidak perlu lapor CP22A. Tapi kalau majikan tak tahu pekerja tu lepas dia berhenti kerja, dia akan ada bekerja dengan majikan lain ataupun tidak. Jadi majikan wajib laporkan CP22A kepada LSDN. So kat sini, apa situasi majikan yang perlu hantar CP22A untuk pemberitahuan pekerja berhenti adalah kalau pekerja itu dia chargeable to tax, ada buat potongan PCB ataupun tidak, maksudnya saraan bulanan daripada penggajian dia di bawah paras yang tertakluk kepada potongan cukai, tetapi dengan syarat majikan tahu pekerja tersebut dia tidak bersara daripada penggajian. Maksudnya dia ada continuation, dia ada bekerja dengan majikan lain. Okey, itu kita beri kelonggaran untuk ada kelonggaran untuk tidak menghantar CP22A. Tapi kalau dengan syarat majikan tak tahu pekerja tu ada bekerja dengan majikan lain, jadi majikan perlu submit CP22A. Okey, dekat situ clear tak? Ada any question berkenaan dengan situasi di mana majikan perlu melaporkan CP22A untuk pemberitahuan pekerja berhenti? Okey, kalau tak ada, saya next slide. Seterusnya. Okey, ini adalah untuk pemberitahuan pekerja yang hendak meninggalkan Malaysia. Okey, untuk pekerja yang hendak meninggalkan Malaysia, slide sebelum. Okey. Untuk pekerja yang hendak meninggalkan Malaysia, majikan perlu mengemukakan notis kepada LSDN
dalam tempoh tidak kurang dari 30 hari sebelum pemergian pekerja yang akan meninggalkan atau berhasrat untuk meninggalkan Malaysia dalam tempoh melebihi 3 bulan. Pemberitahuan pekerja yang hendak meninggalkan Malaysia ni, majikan perlu mengemukakan melalui borang CP21. Borang CP21 ni boleh submit through online iaitu melalui ESPC juga. Dan selain daripada mengemukakan borang CP21, majikan juga perlu menahan apa-apa bahagian wang yang akan ataupun boleh dibayar kepada pekerja dalam tempoh 90 hari. Seterusnya. Okey, ini adalah situation bila majikan perlu membuat permohonan untuk surat penyelesaian cukai untuk pemberitahuan pemberhentian pekerja, iaitu apabila pekerja meletakkan jawatan, apabila pekerja meninggal dunia, apabila pekerja bersara, pekerja diberhentikan kerja dan juga meninggalkan Malaysia. So untuk 4 situasi ni majikan perlu membuat permohonan untuk surat penyelesaian cukai. Okey, kalau untuk pemberhentian pekerja, maksudnya pekerja resign, pekerja diberhentikan kerja, untuk CP22A, majikan perlu mengemukakan dalam 30 hari sebelum tarikh akhir pekerja berhenti. Kalau untuk pekerja yang meninggal dunia, dalam tempoh 30 hari selepas hari pekerja meninggal dunia. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah kriteria borang CP21, borang CP22 dan juga borang CP22A yang tidak lengkap, yang tidak boleh diterima. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan kriteria-kriteria ni dekat kita punya laman website rasmi, iaitu dekat bahagian majikan. Dan antara kriteria-kriteria borang yang tidak lengkap adalah yang pertama, tidak menggunakan borang yang ditetapkan oleh LHDN. Okey, contohnya nak isi borang nak isi untuk pemberhentian pekerja tapi majikan isi borang CP22. Okey, borang CP22 untuk pekerja baru tapi majikan isi untuk pekerja untuk berhenti. So itu tidak boleh diterimalah, salah format borang. Yang kedua, mengisi maklumat menggunakan kaedah yang tidak dibenarkan. Okey. Yang ketiga, borang dikemukakan menggunakan kaedah yang tidak dibenarkan. Yang keempat, tiada maklumat majikan dalam borang. Okey, dekat bahagian borang tu maklumat majikan letak kosong. So kat situ tak lengkap. So majikan, so borang tu kita tak boleh nak terimalah sebab tak boleh nak proses. Nombor 5, tiada maklumat asas pekerja dalam borang. Sama juga, isi, lepas tu maklumat majikan ada, tapi maklumat pekerja pula tak ada. So tak lengkap. So kita tak ada full information. So tak boleh nak proses. So nombor 6, tiada amount maklumat saraan dalam borang. Okey, amount saraan ni pun penting, perlu diisilah dalam borang. Nombor 7, tiada tarikh yang lengkap dalam borang. Okey, tarikh-tarikh ni contoh kalau untuk borang CP22, perlu ada tarikh bila pekerja start bekerja. Dan kalau untuk borang CP22A, ada tarikh pekerja start bekerja dan ada tarikh pekerja dijangkakan berhenti. So tarikh-tarikh ni pun penting, perlu majikan isi dan juga tarikh bila majikan submit kepada LHDN. Dan nombor 8, butiran di bahagian akuan borang tidak diisi dengan betul ataupun tidak dilengkapkan. Okey, dekat bahagian akuan tu perlu isi maklumat yang tepat lah. Terusnya. Okey, kita dah selesai dengan pemberitahuan pekerja baru melalui borang CP22. Pemberitahuan pekerja berhenti melalui borang CP22A dan pemberitahuan pekerja yang ingin meninggalkan Malaysia melalui borang CP21. Okey, sekarang kita akan go through secara briefly berkenaan dengan PCB, potongan cukai bulanan dan juga CP38. Seterusnya.
Okey, apa itu CP38? Okey, CP38 merupakan arahan potongan tambahan kepada majikan untuk memotong cukai daripada saraan pekerja bagi menyelesaikan tunggakan cukai pekerja. Contohnya pekerja ada tunggakan cukai dengan LSDN. Jadi LSDN keluarkan satu notis CP38 kepada majikan untuk membuat potongan tambahan bagi kita bantu pekerja untuk menyelesaikan tunggakan cukai tersebut. PCB, potongan cukai bulanan. Majikan dikehendaki membuat potongan cukai daripada saraan pekerjanya pada setiap bulan atau pada mana-mana bulan mengikut kaedah yang ditentukan oleh ketua pengarah. Potongan cukai bulanan ni adalah potongan cukai untuk setiap bulan bagi pekerja yang layak untuk buat potongan PCB. Terusnya. Seterusnya kita akan go through kepada borang E, CP8D dan juga borang EA. Tadi kita ada go through 3 borang, betul tak? CP22 untuk pekerja baru, CP22A pekerja berhenti, CP21 untuk pekerja yang meninggal Malaysia. So kat sini kita ada lagi 3 crucial part, iaitu untuk borang E. Borang E biasa kita akan biasa majikan akan kemukakan bersama-sama dengan CP8D together, dan seterusnya adalah borang EA. Borang E merupakan penyata oleh majikan. So dalam borang E tu majikan akan kemukakanlah berapa pekerja dalam satu tahun taksiran tu, berapa pekerja baru, berapa pekerja yang dah berhenti kerja. Dan borang CP8D merupakan penyata saraan daripada penggajian, tuntutan potongan dan maklumat mengenai potongan cukai pekerja bagi satu tahun taksiran. Dan borang EA merupakan penyata saraan daripada penggajian bagi tahun bagi setiap tahun taksiran. So ada borang E, borang CP8D dan juga borang EA. Seterusnya. Seterusnya kita akan go through kepada borang E dan CP8D. Majikan wajib mengemukakan borang E bersama-sama dengan CP8D. Jika majikan mengemukakan borang E tapi CP8D tak dikemukakan, jadi kat situ borang E ni dia tak dikemukakan secara sempurna lah, so dia kena dikemukakan both, berdua-dua. Maksudnya ada borang E dan juga CP8D sekali. So untuk borang E, kita ada 3 kaedah pengemukaan borang E. Yang pertama sekali adalah melalui e-filing. E-filing. Yang kedua melalui untuk syarikat swasta ada satu kaedah pengemukaan saja, iaitu melalui e-filing. Kalau syarikat selain swasta selain syarikat ataupun perniagaan yang selain daripada syarikat, ada 3 cara, 3 kaedah, iaitu e-filing, melalui pos ataupun serahan tangan. Dan pengemukaan borang ini juga perlu dikemukakan sekali dengan CP8D. Dan jika borang E dia dianggap tidak lengkap jika CP8D tidak dikemukakan sekali. Kaedah pengemukaan CP8D pula ada 4 kaedah. Yang pertama sekali dikemukakan bersama-sama dengan borang E, melalui e-filing. Bila majikan buat e-filing untuk kemukakan borang E, majikan akan isi sekali untuk CP8D. Yang kedua adalah untuk e-data pricey, eCP8D. Untuk kita advisable kalau majikan untuk menghantar CP8D melalui e-data pricey, eCP8D. Kerana apa? Kerana CP8D ni sebab maklumat saraan pekerja yang diterima dalam eCP8D akan kita gunakan bagi tujuan pricey ke dalam e-borang pekerja. So maksudnya nanti bila pekerja isi e-borang, EBE, so data tu dah ada dalam e-borang mereka. Jadi pekerja hanya perlu menyemak
dan meminda data pricey pada e-borang mereka sekiranya terdapat sebarang perubahan sebelum e-borang mereka ditandatangan dan dihantar secara e-filing. Untuk CP8D melalui e-data pricey ataupun ECP8D, tarikh akhir pengemukaan adalah sebelum ataupun pada 25 Februari setiap tahun. So dia sebelum ataupun pada 25 Februari setiap tahun. Okey. Dan pengemukaan secara e-data price ini memang digalakkan untuk majikan, terutamanya untuk majikan yang mempunyai pekerja yang ramai lah. Dan selain daripada dikemukakan bersama-sama dengan borang E semasa mengisi e-filing dan juga e-data pricey, pengemukaan CP8D juga boleh dikemukakan melalui pemacu USB ataupun boleh email kepada cp8d@hasil.gov.my. So kat sini kita ada 3 kaedah pengemukaan borang E dan 4 kaedah pengemukaan CP8D. Dan seperti yang tuan-tuan dan puan-puan aware, tarikh akhir pengemukaan borang E pada setiap tahun adalah 31 Mac lah. Pada setiap akhir hari terakhir bulan 3. Okey. Seterusnya. Okey, ini adalah cara macam mana tuan-tuan dan puan-puan boleh memuat turun borang E, borang majikan. Okey, seperti yang saya mention sebelum ni, kita galakkan untuk majikan mengemukakan secara e-filing. Okey, sebab dia lebih mudah, lebih praktikal. Alright, seterusnya. Okey, ini adalah ringkasan berkenaan dengan pengemukaan borang E. Okey, borang E perlu dikemukakan bersama-sama dengan CP8D dan tarikh akhir pengemukaan adalah pada 31 Mac. Dan seperti yang saya mention sebelum ni, borang E hanya akan dianggap lengkap jika CP8D dikemukakan pada atau sebelum tarikh akhir pengemukaan borang. Jika majikan submit borang E tapi tak submit CP8D, so kita anggap borang E tu dianggap tidak lengkap. Dan borang E boleh diakses menggunakan sijil digital individu. Tapi untuk sekarang, untuk majikan submit borang E melalui e-filing, perlu menggunakan ID MyTax Director untuk submit borang e-filing melalui MyTax. Seterusnya. Okey, ini adalah contoh borang E. Okey. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun pernah tengok sebelum ni macam mana bentuk borang E. Dan dekat bawah tu kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat bahagian nombor 13 ada details iaitu cara pengemukaan CP8D. So puan-puan kena itulah tick macam mana bagaimana apa kaedah tuan-tuan dan puan-puan guna untuk submit CP8D. Seterusnya. Okey, ini adalah contoh bentuk borang CP8D. So dekat sini, ni CP8D ni merupakan penyata saraan daripada penggajian, tuntutan potongan dan maklumat mengenai potongan cukai di bawah kaedah cukai atas cukai pendapatan untuk pekerja lah. So kat sini kita akan dapat tengok summary penyata saraan pekerja daripada majikan. So kat sini majikan perlu isi nama pekerja, ada nombor pengenalan cukai, nombor pengenalan dan kat sini kalau ada pelepasan anak boleh nyatakan dekat sini berapa bilangan anak dan berapa jumlah pelepasan. Dan kalau ada manfaat berupa barangan, MBB perlu nyatakan juga dekat bahagian penyata saraan. Dan dekat bahagian tambahan ruangan T dan U ada terdapat ruangan untuk pelepasan, insurans perubatan dan juga cara pekeso. So ini adalah
summary penyatasaraan pekerja yang perlu majikan submit bersama-sama dengan borang E. Seterusnya. Okey, ini adalah cara saya dah explain tadi. Ini adalah cara macam mana majikan boleh mengemukakan borang E dan juga CP8D. Okey, borang E majikan boleh kemukakan secara e-filing melalui MyTax ataupun boleh hantar melalui pos dan juga serahan tangan. Tapi pos dan serahan tangan ni hanya untuk selain daripada syarikat saja, majikan selain daripada syarikat. Majikan syarikat hanya ada satu kaedah saja, iaitu melalui e-filing. Dan pengemukaan CP8D terdapat 4 kaedah. Yang pertama bersama-sama dengan e-borang, iaitu bersama-sama dengan borang E semasa mengemukakan melalui e-filing. Dan kedua melalui email, boleh menghantar melalui email melalui cp8d@hasil.gov.my, tapi perlu menghantar melalui 2 format, sama ada text file ataupun Excel, format Excel. Yang ketiga melalui pemacu USB, dan yang keempat adalah yang kita suggest, recommend untuk majikan submit CP8D adalah melalui e-data privacy ataupun eCP8D. Okey, tapi perlu majikan ambil perhatian untuk pengemukaan CP8D melalui e-data privacy, tarikh akhir dia adalah sebelum ataupun pada 25 Februari. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah ringkasan. Okey, borang E dianggap lengkap jika CP8D dikemukakan sebelum atau pada tarikh akhir pengemukaan borang E, iaitu pada setiap 31 Mac. Dan CP8D yang tidak mengikut format dan kaedah pengemukaan seperti yang ditetapkan adalah tidak boleh diterima. So CP8D ada, kalau diisi bersama-sama dengan borang E melalui e-filing, so majikan hanya perlu isilah dengan dekat dia punya format tu. Tapi kalau nak hantar through email ataupun pemacu USB, dia ada format dia. Okey, tuan-tuan perempuan boleh kemukakan melalui, ada 2 format, iaitu melalui text file ataupun Excel format. Dan pengemukaan data privacy melalui portal MyTax, seperti yang saya dah mention tadi, perlu dikemukakan sebelum ataupun pada 25 Februari pada setiap tahun. Dan majikan, untuk tuan-tuan dan puan-puan, kalau dapat more information, further information regarding CP8D, boleh tengok format susun atur CP8D dan juga boleh muat turun melalui hasil.gov.my, boleh pergi di bahagian muat turun borang dan boleh pergi dekat bahagian majikan dan boleh search apa borang-borang yang tuan-tuan dan puan-puan ingin muat turun. Terusnya. Okey, jika terdapat pindaan data bagi borang E dan CP8D. Okey, contohnya ada tersilap isi ataupun ada updated info yang tertinggal. Tuan-tuan dan puan-puan jangan risau, boleh buat pindaan. Okey, pindaan ni boleh dikemukakan melalui email, iaitu pindaan melalui pindaan E ncp8d@hasil.gov.my. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat slide dia punya email address dia, pindaan E dan cp8d@hasil.gov.my. Dan apa yang perlu tuan-tuan dan puan-puan attach pada email? Okey, kalau untuk pindaan CP8D, okey, ada 3 dokumen ataupun 3 lampiran yang tuan-tuan dan puan-puan perlu attach. Yang pertama, surat makluman pindaan CP8D. Tuan-tuan boleh buat satu surat formal berkenaan dengan tuan-tuan boleh nyatakanlah tujuan tuan-tuan perempuan untuk membuat pindaan CP8D. Okey, yang kedua, lampiran akuan slip penerimaan e-filing. Waktu tuan-tuan perempuan membuat submit borang E, ada terima slip kan? So itu perlu attach sekali, maksudnya slip yang pertama kali itulah yang ada kesalahan tu. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan perempuan
perlu sediakan pindaan CP8D. Maksudnya buat semula ataupun sediakan yang baru, yang updated. Okay, kalau CP8D ada dua format lah, sama ada format Excel ataupun text file. Dan format ni pun tuan-tuan dan puan-puan boleh perolehi daripada kita punya portal rasmi LSDN. Okay, dekat bahagian format CP8D. Ada dua format, text file dan juga Excel. So ada 3 attachment kat situ lah. Kalau untuk pindaan data borang E, sama juga ada 3 attachment. Pertama, surat makluman pindaan data borang E. Okay, yang kedua, slip penerimaan e-filing. Dan yang ketiga, lampiran borang nyata. Maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan boleh muat turun borang yang baru dan isi manually maklumat yang betul, yang updated untuk buat pindaan. Dan pindaan tersebut boleh dikemukakan melalui email address pindaan E dan cp8d@hasil.gov.my. Okey, ini adalah untuk pindaan. Okey, seterusnya. Okey, penyata saraan daripada penggajian borang EA. Kalau untuk majikan swasta, borang EA, majikan kerajaan, borang EC. So, untuk borang EA, okey, seterusnya. Okey, majikan perlu wajib menyedia dan menyerahkan kepada pekerjanya penyata saraan Statement of Remuneration pada atau sebelum akhir bulan Februari tahun berikutnya. Okey, contoh untuk saraan tahun 2022, majikan wajib hantar ataupun serahkan borang EA kepada pekerja sebelum, kalau tahun ni sebelum 28 Februari. Okey, sebelum 28 Februari, majikan dah hantar dah serahkan borang EA kepada pekerja. Kenapa sebelum akhir bulan Februari? Sebab penyata saraan borang EA tu diperlukan untuk pekerja bila diorang nak submit borang E. Sebab diorang perlu rujuk penyata saraan borang EA tu untuk diorang isi e-filing. Okay, next. Okay, so untuk borang EA, okay, mulai tahun taksran 2016, pendapatan kasar pekerja daripada penggajian bagi mana-mana tempoh akan dikenakan cukai dalam tahun ia diterima. Okay, yang dikenakan cukai dalam tahun ia diterima. Maksudnya kat sini, let's say kalau bonus, contoh saya bagi satu situation lah, bonus tahun 2022, tapi majikan bagi dekat pekerja untuk tahun 2023. So bila tahun pekerja terima pada tahun 2023, so itu taxable untuk tahun 2023. So dikenakan cukai dalam tahun ia diterima. Dan borang EA majikan perlu sediakan dan perlu serah kepada pekerja pada atau sebelum akhir bulan Februari. Okey, dan format borang EA ni majikan boleh dapati dalam borang E. Dan untuk borang EA, majikan tidak perlu mengemukakan kepada LSDNN. Maksudnya kat sini majikan perlu hantar serah kepada pekerja pada waktu yang ditetapkanlah, maksudnya pada ataupun sebelum akhir bulan Februari. Okay, amount yang dinyatakan adalah amount kasar yang dibayar kepada pekerja dengan penggajiannya bagi tahun berakhir 31 Disember. Okay, seterusnya. Okey, seterusnya kita akan pergi dekat bahagian yang terakhir, iaitu rujukan peruntukan pematuhan. Okey, seterusnya. Okey, terdapat 6 subsection di bawah tanggungjawab majikan. Yang pertama adalah subsection 83.1 berkenaan dengan borang E. Subsection 83.1A berkenaan dengan borang EA. Subsection 83-2 berkenaan dengan pemberitahuan pekerja baru. Subsection 83-3 berkenaan dengan pemberitahuan pekerja berhenti. Subsection 83-4 berkenaan dengan pekerja ingin meninggalkan Malaysia, dan subsection 83-5 berkenaan dengan penahanan wang oleh majikan. Seterusnya. Okay, di bawah subsection 83-1 Akta Cukai Pendapatan 1967, okay, kegagalan
majikan mengemukakan borang E dalam tempoh. Okey. Majikan boleh dikenakan kompaun minimum 200 hingga 20,000 atau penjara sehingga tempoh 6 bulan atau kedua-duanya sekali. So kat sini amalan penting untuk majikan hantar borang E dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, seterusnya. Dan suka saya ingatkan sekali lagi, penghantaran borang E perlu dikemukakan bersama-sama dengan CP8D. Okey, untuk di bawah Seksyen 83-1A ACP 1997, kegagalan majikan menyediakan dan menyerahkan borang EA kepada pekerja sebelum atau pada hari terakhir bulan Februari boleh dikenakan kompaun 200, minimum 200 hingga 20,000 atau penjara sehingga tempoh 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Untuk borang EA ni, majikan perlu sediakan dan serah kepada pekerja sebelum hari terakhir bulan Februari. Dan untuk kebiasaannya untuk borang EA, majikan perlu ada satu salinan berserta dengan cop majikan untuk membuktikan majikan hantar dan serahkan pada tempoh yang ditetapkan kepada pekerja. Yang ni majikan perlu aware lah, maksudnya majikan perlu ada simpanan sendiri, bukti majikan ada menyerahkan borang EA on time kepada pekerja. Seterusnya, di bawah subsection 83-2 ACP 1997, kegagalan majikan melaporkan maklumat pekerja baru CP22A boleh dikenakan kompaun 200 sehingga 20,000 atau penjara sehingga tempoh 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Untuk subsection 83-2, majikan wajib laporkan pekerja baru untuk pekerja yang chargeable to PCB, yang ada gaji dia membolehkan dia dilayak untuk dikenakan potongan PCB ataupun gaji dia in the future likely chargeable to tax. Dan kegagalan majikan boleh dikenakan kompaun minimum 200 hingga 20,000. Dan seterusnya di bawah subsection 83-3 ACP 1997, kegagalan majikan memaklumkan maklumat pekerja berhenti melalui CP22A boleh dikenakan kompaun minimum 200 hingga 20,000 atau penjara sehingga tempoh 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Okey, untuk 83-3, pemberitahuan pekerja berhenti melalui borang CP22A, majikan wajib melaporkan ada dua situasi tadi, walaupun sama ada pekerja tu likely chargeable to tax ataupun pekerja tu chargeable to tax ataupun pekerja tu gaji saraan dia di bawah saraan minimum yang membolehkan dia dibuat potongan PCB, walaupun pekerja tu tidak ada buat potongan PCB, tapi dengan syarat majikan tak tahu pekerja tu lepas dia berhenti kerja, dia ada kerja dengan majikan lain. Majikan tak tahu. So majikan wajib laporkan kepada LSN melalui borang CP22A. Tapi kalau majikan yakin selepas pekerja berhenti dengan majikan, dia ada bekerja dengan majikan baru, dan ada kelonggaran melalui provisor yang majikan tidak perlu hantar CP22A. Seterusnya, untuk subsection 83-4, kegagalan majikan maklumkan maklumat pekerja berhenti dan akan meninggalkan Malaysia yang melebihi 3 bulan dan berniat untuk tidak kembali melalui borang CP21, majikan boleh dikenakan kompaun 200 sehingga 20,000 atau penjara sehingga tempoh 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Dan seterusnya di bawah subsection 83-5, kegagalan majikan menahan wang yang ditahan boleh dikenakan kompaun minimum 200 sehingga 20,000 atau penjara sehingga tempoh 6 bulan atau kedua-duanya sekali. So terdapat 6 subsection pematuhan yang majikan perlu aware dan ambil perhatian. Seterusnya. Okey, itu sahaja untuk brief sharing
berkenaan dengan tanggungjawab majikan. Kita teruskan dengan sesi Q&A. Alright, thank you Puan Mawan Mas Winda, sorry. Tuan Mas Winda binti. Alright, okay guys, terima kasih untuk sesi pertama. Kita selesai. We have done sesi pertama iaitu tanggungjawab majikan. Saya nampak tadi ada banyak soalan dalam chat box, tapi telah pun dijawab oleh kita punya panel penjawab soalan. Ayat tu tak apa sedap apa Mas Winda, panel penjawab soalan. So, tapi kalau ada soalan tambahan, silakan berbuat demikian. Boleh terus bercakap langsung dengan Puan, saya sebut Awin lah. Boleh Awin? Ataupun masih lagi kalau tak berapa segan silu untuk bercakap, boleh utarakan soalan tersebut dalam chat box yang sedia ada. Tapi kalau ingin bertanya langsung, silakan berbuat demikian. Please guys. Kalau ada pertanyaan, silakan. Chat box ada soalan. Okey, ada soalan Awin dalam chat box Nora Fiza. Kalau majikan tak pernah lapor, ini section 832, 833. Kalau majikan tak pernah lapor, macam mana majikan nak mula untuk melaporkan? Oh, Mak Yusof jawab lah. Tak sempat penceramah nak jawab. Tapi tak apalah, boleh read Betul. on lah. Jika majikan nak laporkan, boleh lapor mengikut kaedah-kaedah yang saya dah mention earlier, tapi kita akan tapi laporan tu kita akan assume akan diklasifikasikan sebagai lewat lapor lah. Sebab dia tidak dilaporkan pada tempoh yang ditetapkan. Ada compound ke? Awin, ada compound ke Awin? Compound untuk Encik Pak Yusof? Okey, saya mencelah untuk soalan yang diberikan daripada Haziq Hussein. Terlebih dahulu saya Mak Yusof bin Rahman, orang kata pembantu kepada penceramah Puan Mazwinda pada hari ini. Okey, berbalik kepada soalan, sekiranya majikan gagal mengemukakan tidak lapor, macam mana majikan nak mula untuk laporkan? So sebenarnya subsection 83.2 dan 83.3 ni ada orang kata ada tempoh-tempoh tertentulah. 83.2 untuk orang kata pekerja baru kan. Pekerja baru dalam tempoh 30 hari daripada tarikh yang majikan melaporkan diri kepada majikan lah. Pekerja melaporkan diri kepada majikan. So dalam tempoh 30 hari. Contohnya hari ini 20 hari bulan 6 kan. So dalam tempoh 30 hari sehingga 19 hari bulan 7. Majikan perlu berbuat demikian. Kalau yang lama-lama dah, yang tahun 2021, 2020 dah memang jelas ianya melebihi tempoh 30 hari daripada tarikh melaporkan diri ke majikan tu. So borang yang dihantar kita akan compile, kita akan semak dan jika majikan tersebut orang kata terpilih, orang kata bertuah untuk kita buat semakan audit pematuhan untuk section 83, so jelaslah ia tertakluk kepada compound atas kesalahan lewat mengemukakan notis CP under 83.2 dan 83.3. Kita terima dan majikan telah menghantarkannya, tetapi tertakluk kepada compound yang akan dikenakan bila kita buat semakan dan orang kata impose compound bagi setiap kesalahan. Saya rasa menjawab untuk soalan yang tersebut. Soalan seterusnya di ruangan chat Haziq Hussein. Sekiranya majikan gagal mengemukakan borang EA pada pekerja, apakah cara tindakan yang perlu dibuat oleh pekerja? Ini susah sikit. Kalau majikan tak dapat tak bagi borang EA kepada pekerja, sepatutnya sebagai pekerja, orang kata tanggungjawab dia untuk mendapatkan atau memaklumkan kepada majikan bahawa EA itu perlu diserahkan kepada setiap pekerja, kerana pekerja perlu melaporkan maklumat pendapatan, khususnya e-filing lah. Jika kalau tak bertujuan untuk tujuan e-filing pun memang tanggungjawab majikan untuk menyerahkannya kepada setiap pekerja dan pekerja menyimpan borang EA tersebut. Saya rasa menjawab untuk soalan Haziq Hussein. Saya tambah sikit untuk Encik Mak Yusof untuk EA forms pekerja ni.
Betul, majikan kena submit atau kena bagi kepada staff dia pada hari selewat-lewatnya pada hari terakhir dalam bulan Februari. Itu yang ditetapkan. So maknanya kalau majikan tak dapat, pekerja tak dapat pada tarikh tersebut, kena chase daripada majikan sebab majikan yang ada figure. Dan kita hanya terima EA form daripada yang dia ada chop majikan. So you all tak boleh prepare EA form sendiri. Susah untuk kita nak classifykan dokumen tersebut. Okey, teruskan soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya daripada Siki. Majikan tahu pekerja ada majikan baru. Okey, tak perlu hantar CP22A. Ini adalah untuk pekerja ada PCB atau ada PCB dan tak ada PCB pun tak payah submit. Okey, betul. Satu je syarat tadi. Tak perlu hantar jika pekerja tersebut tidak berhenti daripada penggajian ataupun pekerjaan selepas itulah dia berhenti. Tapi tanggungjawab majikan untuk mengenal pasti pekerja yang berhenti tersebut akan melakukan pekerjaan ataupun masih dalam skim penggajian di majikan lain. So secara praktikalnya kalau kata contohnya seorang pekerja untuk satu majikan dia nak berhenti. So majikan tersebut tak nak hantar CP22 dengan syarat majikan tersebut ada maklumat, contohnya maklumat pekerja tersebut ada pekerjaan lain selepas tu, contoh sebagai rujukan dan semakan kita di hari-hari di masa akan datang. At least majikan tu perlu ada bukti dan boleh membuktikannya dengan offer letter lah. Tapi tak semua pekerja yang nak berhenti ni dia akan bagi offer letter dia di majikan baru kan. So yang tu kita terserahlah kepada orang kata apa ni kekreatifan ataupun macam mana pihak majikan nak dapatkan bukti tu. Tapi di pihak LHDN bila kita buat semakan, jika pemberhentian pekerja tersebut tertakluk kepada penghantaran CP22A tapi dia tidak boleh membuktikan bahawa pekerja tersebut masih meneruskan penggajian, situation macam tu tertakluk kepada compound kesalahan jugalah yang bermula daripada 200. Jika ada dalam satu tahun tu melibatkan beberapa orang pekerja, bilangan kesalahan tu adalah tertakluk kepada bilangan pekerja dan bilangan tahun yang kita buat semakan. Saya rasa menjawab untuk soalan Siki, dan jika perlu kepada pencerahan mohon nyatakan di ruangan chat. Kami nak transfer pekerja pergi company lain yang anda sama director, perlu submit CP22A. Company lain tu jelas adalah berbeza majikan dan berbeza nombor E bagi setiap majikan tersebut. Dalam situasi ni dan praktikalnya kita akan buat semakan yang berbeza untuk setiap majikan tu. So kita nasihatkan untuk orang kata melalui prosedur yang sama, prosedur penghantaran CP22A walaupun ianya under director yang sama. Dekat sini yang pentingnya adalah berbeza company ataupun berbeza majikan. Okay, saya rasa jelas, dan jika ada perlu kepada info-info tambahan boleh nyatakan di ruangan chat ataupun boleh terus bertanya. Terima kasih Encik MJ. Ada soalan lain yang mungkin nak diutarakan oleh tuan-tuan dan puan-puan, sila berbuat demikian dalam chat box ataupun meeting chat yang ada tertera. Kepada mereka yang baru masuk juga saya suka untuk mengumumkan ataupun untuk reminds, please do scan QR codes kehadiran yang ada dalam chat box yang telah pun muat naik dalam chat, muat turun di chat box yang tertera untuk kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerana ada fungsi kehadiran ni sebab kita akan adalah something. Alright, so kalau ada pertanyaan lain silakan. Kalau tak ada, MJ ada soalan? Hana? Daripada Puan Hana juga, ada kesan ke kalau melapor atau tak melapor tentang allowance praktikal, allowance pelajar praktikal? Ini isu hangat juga ni Cik Razak. Setakat yang maklumat yang saya dapati daripada section, buat masa ni kita bersepakat ataupun merujuk kepada ketetapan yang Puan Mazwinda nyatakan tadi berkenaan antara apakah itu majikan, apakah itu pekerja.
buat masa ni untuk menjawab soalan Puan Hana untuk sesi kali ini. Kita jelas dekat situ, jika jelas terdapatnya hubungan pekerja dan majikan, so ianya perlu dilaporkanlah. Sepahaman saya tadi baru saja saya melakukan beberapa perbincangan, pelajar praktikal ni tidak tertakluk kepada definisi master and servant tadi. Tertakluk kepada setiap majikan lah. Yang kita tahu pelajar praktikal ni adalah tidak ada tidak diklasifikasikan sebagai pekerja. Mungkin Tuan Moderator boleh orang kata boleh elaborate sikit berkenaan dengan benda ni, yang ketetapan secara semakannya memang kita buat macam tu lah di peringkat stesen. Pasal majikan kan, orang E semua, dia pun dapat bagi link kat masuk tadi pukul Ingat ada pertanyaan. 10.45. Dia start pukul 10. Alright, I think biasanya MJ itu Pakai betul lah. baru Selagi 10 tentara minit. perempuan dia pekerja, tapi macam saya sebut tadi lah di awal, macam saya jawab tadi on behalf kepada panel penjawab tadi, walaupun dia tidak bermaster dan servant, kalau nak masuk ke dalam senarai itu pun okey, tak ada masalah. Cuma bukanlah satu kewajipan sebab memandangkan dia bukan dalam kategori itu. Dia masih dalam internship punya allowance itu dia. Alright. Okay guys, ada pertanyaan lain silakan berbalik. Kalau tak ada, we are heading into a break times. Kalau tak adalah, kalau ada sila, boleh masih lagi kita buka 3 minit lagi untuk kita buka kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanyakan soalan. Very fascinating punya sesi. Terima kasih Mazwandi. Aduh, how should I? Mazwinda. Oh my goodness, very bad. Okay, Mas Winda, atas pembentangan yang menarik tadi. Dan tapi macam saya kata, kita ada satu lagi sesi yang tidak kurang menariknya berkaitan dengan PCB. Tapi kalau tak ada tuan-tuan dan perempuan, kita akan berhenti berjadah pariwara seketika, lebih kurang 5 to 10 minutes masa. Don't go away. Kalau nak pergi ke toilet ke apa, please do so. Tapi jangan hilang terus dalam pautan, kerana kita when we come back, we will be talking about the PCB. Macam saya kata pada tuan-tuan dan puan-puan, ini lebih teknikal. Mungkin kita tak pergi terlalu detail, tetapi ia berupa something yang knowledge yang tuan-tuan dan puan-puan di HR especially, ataupun account department yang berkaitan dengan perkara-perkara ini kena tahu a little bit tentang pengiraan, mungkinlah pengiraan secara kasarnya untuk tuan-tuan dan puan-puan tahu. So on that note, kita berjumpa semula pada jam, kalau tengok di jam tangan saya 11 di laptop saya 11.09. So kita akan kembali semula ke pautan ini pada jam 11 lebih kurang, boleh 6 minit boleh, Mas Winda? 6 minit saya bagi. So kita akan berehat 6 minit macam tu. Kita akan kembali semula jam 11.05 pagi. So see you again.
guys. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seperti mana yang dijanjikan, kita kembali semula ke taklimat tunjuk ajar Kusifu pada pagi yang berbahagia ini. Untuk kita ke second sessions will be handling by the same speaker as before. Tapi saya juga ingin memaklumkan tuan-tuan dan puan-puan, ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi belum scan QR code kehadiran, sebab dalam rekod kami, kalau tengok dalam senarai participants yang ada ni, kita ada lebih kurang 40. Wow, robust, 40 orang. Good job, lokaliti Ceras. Cumanya dalam senarai kehadiran so far, ya, kita baru ada 22. So maknanya lebih kurang 18 missing in action. So please, yang lain-lain, rakan-rakan lain, scan QR code yang ada di depan anda. Di skrin utama sekarang ni ada, di bawah perkataan saya majikan bijak tu ada imbas QR code, kod QR untuk kehadiran anda. Please do scan the QR code appear on the screen now. Terima kasih my boss Encik Masrun juga berada dalam talian. Terima kasih. Okay. Please, sekali lagi saya nak jemput, saya nak bukan mengarahkan, mempersilakan tuan-tuan dan puan-puan untuk scan QR code kehadiran, sebab so far baru ada 22, sedangkan dalam talian ada 41 orang. Very good, very robust. So please, ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sambil-sambil kita menantikan second session ini, sebab barang sesiapa yang men-scan, boleh Awin, boleh men-scan, menyekan, orang yang scan QR code, kita Men-scan akan boleh ready. juga. Kita akan ready for them certificates macam tu. Certificates of attendance pada mengimbas, mereka Cik yang Faizal. Mengimbas, bukan menyekan, mengimbas. Okey, bos. Ya, thank you. Yes, itu lah Cik Masrul. Itu saya nak cari perkataan apa lah. Menyekan masalah mengimbas. Terima kasih, bos. Terima kasih Encik Masrul daripada Jabatan Imak Korporat. Terima kasih. Okey, without further ado, tanpa melengah-lengahkan masa lagi, sekali lagi saya serahkan taklimat kita ni kepada Puan Mazwinda untuk sesi seterusnya, itu potongan cukai berjadual atau bulanan. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator Encik Rohaizat. Tuan-tuan dan puan-puan, welcome back. Kita proceed kepada brief sharing yang seterusnya, iaitu mengenai potongan cukai bulanan PCB. Okay, seterusnya. Okey, untuk potongan cukai bulanan PCB, okey, cara paling senang, paling pantas, paling ringkas kalau tuan-tuan majikan nak tahu sama ada persaraan pekerja majikan layak dikenakan cukai ataupun tidak, majikan boleh gunakan kalkulator PCB. Okey, boleh gunakan kalkulator PCB untuk kira saraan pekerja sama ada pekerja layak dikenakan potongan PCB ataupun tidak. Okey, kalkulator PCB tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan ataupun gunakan dekat kita punya laman website rasmi www.hasil.gov.my. Boleh tekan bahagian My Tax, perkhidmatan izin hasil, dan boleh tekan kalkulator PCB. Okay, itu ada cara yang paling senang, cara yang paling tepat untuk tuan-tuan dan puan-puan kena pasti sama ada saraan pekerja majikan layak dikenakan PCB ataupun tidak. Okey, dan untuk pengiraan dan pembayaran PCB, okey, kita ada tiga platform online. Okey, yang pertama adalah ePCB. Okay, kita selalu recommend majikan untuk menggunakan ePCB. Dan yang kedua adalah ECP39. Dan ini dua-dua ni, ePCB dan ECP39 adalah untuk majikan yang menggunakan sistem payroll secara manual. Okey, kalau untuk majikan yang mempunyai sistem payroll software, boleh menggunakan eData PCB. Okey, eData PCB. Dan untuk ePCB dan ECP39, kedua-dua platform online ni majikan boleh guna. Tapi saya, sebagai yang saya mention earlier, saya suggestkan, recommend untuk tuan-tuan dan puan-puan menggunakan ePCB.
Dan akan datang kita akan ada EPCB Plus, di mana EPCB Plus ni adalah merangkumi EPCB dan juga ECP39, tapi tuan-tuan dan puan hanya perlu menggunakan satu ID saja untuk akses kepada kedua-dua platform online ni. Tapi buat masa sekarang EPCB Plus ni belum dilancarkan lagi, dan untuk EPCB dan ECP39 majikan perlu mempunyai dua akaun yang berlainan lah. Maksudnya satu akaun perlu untuk EPCB dan satu akaun untuk ECP39. Tapi once majikan dah continue guna EPCB dan stick to one platform saja, terus guna EPCB saja. Okay. So untuk brief sharing kita seterusnya, kita akan lebih tumpukan kepada EPCB. Seterusnya. Dan untuk EPCB, untuk pembayaran, majikan boleh membuat pembayaran secara online melalui FPX ataupun boleh membuat pembayaran di mana-mana ejen LSTNM, bank. Okey, untuk EPCB dan ECP39, kedua-dua kaedah pembayaran ni boleh digunakan, iaitu sama ada secara FPX ataupun bayar di kaunter ejen LSTN, iaitu di bank lah. Dan kita kelebihannya, kalau guna FPX dia lebih cepat lah, lebih cepat. Seterusnya. Okey, dekat mana tuan-tuan dan puan boleh dapatkan EPCB? Kat mana nak tengok EPCB? So boleh pergi dekat MyTax. Okey, dekat MyTax ada dekat atas dashboard tu ada perkhidmatan izi hasil. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh klik dan boleh pilih EPCB. So once tuan-tuan dan puan-puan tekan EPCB, dia akan keluar dekat okay, next slide. Seterusnya. Okay, ini adalah muka utama sistem EPCB. Okay, untuk majikan yang belum mempunyai akaun EPCB, okay, majikan boleh daftar sebagai pengguna baru. Okey, boleh tekan dekat bahagian pengguna baru dan maklumat pertama sekali majikan perlu masukkan nombor E. Okey, jika majikan tak ada lagi nombor E, boleh buat pendaftaran nombor E di e-daftar. Okey, dan boleh masukkan nombor E dan bila tekan submit, dia akan keluar. Kalau majikan dah sedia ada akaun untuk EPCB, dia akan pop up lah. Dia akan bagi tahu kat situ majikan telah berdaftar untuk EPCB. Dan kalau majikan tu belum ada akaun untuk EPCB, dia akan keluar untuk pengisian maklumat untuk membuat pendaftaran. Okay, seterusnya selepas untuk membuat pendaftaran, maklumat yang penting sekali majikan perlu isi adalah email yang tepat. Dalam email yang tepat maksudnya sebab nanti dia akan hantar verification link dekat email tersebut untuk membolehkan majikan verify majikan punya account sebelum login untuk buat pertama kali. Okay, once dah create ID and password, majikan boleh masuklah dekat sistem EPCB ni menggunakan ID dan password yang majikan dah create. Okay, seterusnya. Okey, seterusnya ini adalah paparan once majikan berjaya masuk ke dalam sistem EPCB. Okey, dekat atas dashboard tu tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak dia ada laman utama, pekerja, kira PCB, bayaran dan keluar. So dekat dashboard belah kanan, okey, bahagian belah kanan tu kalau tuan-tuan boleh nampak ada bahagian kemaskini majikan, ada tukar kata laluan, kumpulan pekerja dan manual sistem EPCB. Dan as first timer, kalau tuan-tuan dan puan-puan belum mahir lagi menggunakan sistem EPCB, tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan manual sistem EPCB tu untuk rujuk. Dia akan ada step by step macam mana tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan sistem EPCB ni. Okey, first sekali kalau tuan-tuan dan puan-puan belum kemaskini maklumat majikan, tuan-tuan dan puan-puan boleh kemaskini dekat bahagian kemaskini majikan. Okey, dan dan selepas maklumat majikan telah dikemaskini, okey, majikan boleh create kumpulan pekerja. Okey, kumpulan pekerja ni dia punya justification dia adalah kalau syarikat tu ada
few department. Contoh majikan nak separatekan pekerja ikut department yang berbeza. So boleh create satu kumpulan beberapa kumpulan pekerja. Tapi kalau tak nak createkan satu kumpulan pekerja saja pun boleh. It's fine, it's okay. So once dah create kumpulan pekerja, boleh masukkan pekerja-pekerja dalam kumpulan tersebut. Next slide. Okay, boleh masukkan dekat bahagian tambah pekerja. So dekat bahagian kumpulan pekerja tu pilih kumpulan. Once majikan dah create kumpulan, dia akan automatically save dalam tu. So tuan-tuan perempuan boleh tekan saja kumpulan pekerja yang tuan-tuan perempuan dah create dan masukkan nama pekerja untuk tambah pekerja. Dan once dah complete, boleh tekan simpan. Dan kalau nak terus proceed dengan kira PCB, boleh tekan simpan dan kira PCB. Okay, next. Okay, once dah create kumpulan pekerja dan dah masukkan dan dah tambah pekerja, okay, the next step yang tuan-tuan dan tuan-tuan perempuan boleh buat adalah untuk membuat pengiraan PCB. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan nampak dekat bahagian dashboard belah kiri, dia ada 7 step. Okay, ada kira PCB, ada 2, ada maklumat bayaran, 3 kemaskini pegawai bertanggungjawab, 4 pengesahan, 5 output bank, 6 borang CP39, 7 tukar status pengesahan. So sebelum tuan-tuan dan perempuan membuat pembayaran, ketujuh step tu mesti dah dilalui. Maksudnya dah go through ketujuh step tu sebelum membuat pembayaran. Kalau ada salah satu step yang tuan-tuan dan perempuan tak go through, pembayaran PCB dia tak akan dapat dilakukan lah. So kena make sure 7 step tu tuan-tuan dan perempuan dah isi dan dah sahkan maklumat tersebut betul lah. So bila nak kira PCB, boleh tekan yang nombor 1, kira PCB. So next. Okay, so dia akan pop up paparan macam ni. So tuan-tuan dan perempuan akan pilih pekerja mana yang tuan-tuan dan perempuan nak kira PCB. So dia akan keluar macam ni. So akan ada nama. So akan ada bulan dan tahun lah. So ada 3 benda yang tuan-tuan perempuan nak pilih. Nama pekerja, bulan berapa dan tahun berapa. So yang nampak tak yang ada tik pekerja ini pernah bekerja sebelum ini pada tahun semasa. So current year, contoh current year 2023. So bulan yang pertama adalah January. So January tu kita akan anggap tu bulan pertama. So kalau majikan nak kira PCB untuk bulan 1. So kita akan assume semua pekerja tu baru bekerja pada tahun semasa 2023 tu pada bulan January. So yang box ni perlu untick, maksudnya tak perlu tick. Sebab dia tak pernah bekerja lagi sebab bulan January tu first untuk tahun semasa 2023. So bulan February onwards baru bahagian ni kena tick. Sebab dia dah pernah bekerja bulan January. So bulan February onwards make sure dia tick. Sebab apa? Sebab untuk tahun January tu first month fresh. So dia perlu masukkan tahun saraan saja. So nanti dekat bulan semasa. So nanti dekat bulan 2 February dia dah ada accumulated saraan dia dah automated save. So tuan-tuan perempuan hanya perlu masukkan yang saraan bulan February saja. So yang ini crucial part juga sebab kalau tuan-tuan dan perempuan silap, dia punya pengiraan PCB tu nanti akan jadi kurang tepat. So yang ni majikan kena aware lah untuk dalam pengiraan PCB ni. Yang bahagian box pekerja ini pernah bekerja sebelum ini pada tahun semasa ni kena aware sikit. Sebab kalau silap tekan nanti pengiraan dia tak tepat. So once dah tekan, kalau contoh nak kira bulan Oktober, bulan sebelum-sebelum ni majikan pekerja pernah bekerja kan. So yang ni akan tick lah. So dah tick, lepas tu akan tekan kira. So next. So ini adalah maklumat-maklumat saraan yang majikan perlu isi untuk pengiraan PCB. So yang bahagian accumulated saraan terkumpul ni dia dah automated save. Okay, salah satu kelebihan EPCB ni saya lupa nak bagi tahu. Untuk EPCB ni saraan-saraan terkumpul ni dia dah automated save. So tuan-tuan dan perempuan hanya perlu masuk untuk saraan semasa saja. Kalau guna ECP39, tuan-tuan dan perempuan perlu membuat pengiraan yang asing dan masukkan nilai PCB tu dalam borang ECP39.
Sebab tu kita syorkan majikan untuk menggunakan ePCB. Okey. Dan saraan terkumpul dia dah automatic save dan tuan-tuan perempuan hanya perlu masukkan untuk saraan semasa. Okey, once dah masukkan saraan semasa, dah masukkan potongan KWSP dan lain-lain saraan untuk bulan tersebut, dah double confirm betul, tuan-tuan puan-puan boleh tekan kira dan simpan. So dia akan keluar berapa potongan PCB yang pekerja kena. Okey, seterusnya. Okey. Sebelum membuat pembayaran PCB, majikan perlu make sure yang macam saya mention earlier, majikan perlu make sure ke-7 step tu majikan dah isi, dah tekan. So nanti dia akan keluar semua warna hijau. Maksudnya kat sini dia dah complete lah, step dia dah complete. Dan kalau tuan-tuan puan tengok dekat atas ni yang warna biru, nampak tak? Kira PCB, bayaran dan pengesahan, dia punya line tu straight biru. Maksudnya semua step-step sebelum tu dia dah complete. So tuan-tuan perempuan boleh buat pembayaran. So sebelum tuan-tuan perempuan buat pembayaran, kena make sure dekat bahagian nombor 5 tu output bank, nombor 2 maklumat bayaran, kena pilih lah sama ada tuan-tuan dan perempuan nak buat pembayaran secara online melalui FPX ataupun membuat pembayaran di kaunter. So bila dah pilih cara pembayaran, kalau tuan-tuan dan perempuan memilih untuk buat cara bayaran secara online, so dekat bahagian nombor 5 output bank tu tuan-tuan perempuan isi. Lepas tu sebelum membuat pengesahan, tuan-tuan perempuan kena make sure maklumat saraan yang tuan-tuan isi tu betul, sebab once dah buat pengesahan dia dah tak boleh nak undo, tak boleh nak edit unless kalau tempoh tu dalam sebelum 15 bulan berikutnya baru dia boleh edit, tapi kalau selepas 15 hari bulan berikutnya dia tak boleh edit lagi dah. So kena make sure maklumat saraan tu tepat sebelum tuan-tuan buat pengesahan. Okay, selepas buat pengesahan dan tuan-tuan dan puan boleh buat pembayaran lah. Seterusnya. Okey, ni yang seperti yang saya mention tadi, untuk pilih cara pembayaran dekat bahagian nombor 2. Okey, tuan-tuan perempuan boleh buat pilihan cara bayaran sama ada nak buat pembayaran secara FPX online ataupun pergi ke counter bank ataupun counter pos online. Untuk counter bank dan counter pos online, tuan-tuan perempuan perlu cetak slip pengesahan once dah buat pengesahan nanti. Bila dah buat pengesahan, dia akan keluar slip pengesahan. Tuan-tuan perempuan perlu cetak pengesahan tersebut untuk bawa dekat bank untuk membuat pembayaran. Seterusnya. Okey, yang ni adalah untuk kemaskini pegawai tanggungjawab di nombor 3. Usually setiap majikan perlu ada orang yang bertanggungjawab lah untuk membuat pengiraan PCB ni. So orang yang bertanggungjawab ni lah yang akan pegang ID dengan password dan yang akan kira dan semak potongan PCB pekerja. Terusnya. Okey, ni adalah slip pengesahan. Once majikan dah buat pengesahan pengiraan PCB pekerja, dia akan keluar slip pengesahan ni. Dan once dah buat pembayaran, dia akan keluar dekat bawah ni, dia akan keluar cara pembayaran. Sama ada nak bayar guna FPX ataupun secara pergi kaunter. Terusnya. Okey, itu adalah sedikit sebanyak bagaimana macam mana cara tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan ePCB, sistem ePCB untuk membuat pengiraan, pengesahan dan juga pembayaran PCB pekerja. So itu sahaja brief sharing mengenai ePCB. Kita buka kepada Q&A session. Tuan-tuan dan puan-puan ada soalan nak tanya?
Boleh baca chat. Ada soalan dalam chat tu. Mana-mana yang boleh dijawab. Okey, ada soalan-soalan lain yang kita lihat ni, yang adakah semua telah terjawab, Encik Mat Yusof? Okay, Cik Roizat, berkenaan dengan satu lagi yang terkini, maksudnya dua jenis allowance yang saya tu memang wajib masuk PCB lah. Okey. Berkenaan dengan allowance ni ada allowance yang boleh tidak tertakluk kepada PCB, yang mana ada dalam nota penerangan borang E. Nota penerangan borang E yang selalunya adalah berkenaan dengan allowance perjalanan, allowance makan. Nanti pihak kami akan majukanlah info berkenaan dengan benda tu. Ada di sini dah nak maklumkan bahawa ada allowance yang tidak tertakluk kepada PCB. Ada juga allowance yang tertakluk kepada PCB. Allowance yang tertakluk kepada PCB tersebut ada perlu alert dan perlu tepat jumlahnya untuk dikunci masuk dalam ePCB tadilah, jika majikan menggunakan ePCB. Kerana kalau kata tertinggal jumlah yang sepatutnya dimasukkan dalam pengiraan tu, ia akan menyebabkan pada bulan tertentu jumlah potongan tu kita kategorikan sebagai PCB terkurang potong untuk setiap pekerja. Dan PCB terkurang potong tu tertakluk kepada kompaun kesalahan lah, bila pihak kami membuat semakan audit Section 107 semakan audit PCB di masa-masa yang akan datang. Soalan seterusnya, satu lagi, komisen yang diterima hampir setiap bulan perlu masuk dalam saraan tambahan atau pensaraan semasa. Okey, praktikalnya di semasa semakan audit yang pihak kami lakukan, jika penerimaan tersebut adalah orang kata kebiasaan, contoh OT, contoh komisen bulanan, yang tu tertakluk kepada saraan bulan semasa lah, saraan semasa dalam pengiraan PCB itu kategorikan sebagai saraan semasa. Contoh yang kata saraan tambahan tu, kebiasaannya kita akan libatkan benda-benda berkenaan dengan yang orang kata jarang sekali diterima. Contohnya bonus. Melalui semakan majikan yang pernah kami lakukan, kebiasaannya satu majikan tu pun ada dalam setahun paling banyak pun dia bagi dua kali bayaran bonus. So bayaran-bayaran yang bukan kebiasaan dalam bulan-bulan sepanjang Januari sampai Disember tu, untuk tahun kalender tu, kita akan masukkan pengiraannya di bahagian saraan tambahan. Yang ni pun majikan kena alert juga, membezakan saraan semasa dan saraan tambahan, sebab result daripada pengiraan PCB nanti akan berbeza jika saraan tambahan tu dimasukkan di saraan semasa. Saya rasa menjawab soalan daripada Juru Pro Anis. Jika ada maklumat tambahan ataupun pencerahan, mohon nyatakan di ruangan chat ni. So soalan seterusnya daripada Hani Mustafa. Jika allowance yang diberikan pada setiap bulan, Januari ada tetapi bulan berikutnya tidak ada, adakah perlu masuk dalam PCB? Perlu sebab pengiraan PCB ni adalah bulan semasa. Kita tak dapat sebagai majikan, kita mengandaikan majikan tak boleh, hanya majikan je tahu nak di bulan yang akan datang tu nak bagi ke tak allowance apa. Di peringkat kita tak tahu apa allowance yang akan diberikan di bulan-bulan yang akan datang. So semasa pengiraan bulan semasa tu, apa yang diterima, apa saraan yang majikan perlu laporkan tertakluk kepada pengiraan PCB, so perlu kepada pengiraan itulah, tertakluk kepada pengiraan lah. Okay, so Juru Pro saya rasa jelas jelas dengan penerangan saya tadi. So Puan Hani Mustafa, saya rasa jelas juga. Mohon nyatakan kejelasan anda. So cuma saya sedikit saya nak tambah dekat sini yang daripada pembentangan Puan Mazwinda tadi. Di ePCB kena alert. Contohnya bayaran
yang kita nak buat, contohlah ada majikan yang membuat laporan, dia tersilap bayar bulan ni sebenarnya 15 hari bulan Jun sebenarnya dia nak bayar untuk Mei dalam EPCB. Dia tersilap bulan. Dia bayar untuk bulan Jun. Kan bayaran bulan Jun sepatutnya sebelum ataupun pada 15 hari bulan Julai 2023. So bila dia dah tahu dia tersilap, dia nak buat untuk bulan Mei. Menggunakan EPCB, tak boleh seperti yang Puan Mazwina maklum kata dah, tak boleh undo kan. Tak boleh nak buat balik. So dalam situasi macam tu, majikan perlu ambil tindakan membuat bayaran melalui sistem ECP 39. ECP 39 tadi yang seperti Puan Mazwina bagi tahulah, dia adalah sistem online yang capaiannya adalah berbeza dengan EPCB. So kita banyak terima panggilan daripada majikan bila dia tersilap bulan saja, dia nak bayar balik bulan ke belakang tu, memang PCB memang kita, melalui EPCB memang kita tak dapat bantulah. Kecuali kita akan salurkan ataupun kita nasihatkan, kita akan cuba bantu melalui ECP 39. Saya sejelas untuk maklumat semua peserta pada hari ini. Terima kasih. So soal ada soalan lain ke yang mungkin ada lagi kot, Murni. Murni. Semurni namanya ya, CMJ. Murni. Okey, Puan Murni, macam mana jika PCB terkurang declare pada bulan semasa? Okey. Satu kita nak jelaskan terkurang declare ni pada bulan semasa, contohnya dia buat bayaran 10 hari bulan. Kan, Puan Mazwina tolong betulkan kalau saya silap, dia buat bayaran 10 hari bulan, due date adalah 15 hari bulan. So dia terperasan dalam tempoh tu dan dia boleh buat tambahan bayaran, boleh melalui ECP 39 pun boleh buat tindakan yang sama dan cukupkanlah jumlah yang tidak cukup tadi. Betul. Suka saya nak ingatkan untuk untuk PCB, pembayaran dia adalah sebelum 15 hari bulan berikutnya. Contoh untuk PCB bulan 6 Jun, majikan perlu membuat pengesahan dan pembayaran sebelum 15 hari bulan Julai. So dalam tempoh tu, kalau ada majikan terkurang declare, majikan boleh top up tambah melalui ECP 39 ataupun EPCB. Okey, jumlah yang terkurang ni, yang terkuranglah jika tak dapat top up tu di sistem kita, still kita terima bahawa jumlah bayaran tu adalah terkurang, walaupun orang kata secara praktikalnya ada kurang 50 sen, RM1.50, RM2.50 kan, atas setiap pekerja tu. Yang dalam kes macam tu memang di peringkat kita memang kita kategorikan kes tersebut sebagai tidak patuh lah. Tidak patuh dan dalam kategori tidak terkurang potong PCB. Yang itulah bila saya makan audit tu banyak kita jumpa yang macam tu. Tapi kita tengok case by case melalui orang kata melalui pengiraan dan pengesahan. Pengiraan pun kita akan dapatkan daripada majikan lah sebelum kita mengenakan apa-apa compound ke atas kes macam tu. Cuma di peringkat majikan, orang kata di peringkat awal lagi, majikan perlu alert bahawa seboleh-bolehnya tak ada terkurang declare jika kemaskini di EPCB melibatkan saraan semasa pekerja dan pelepasan yang wajib ada tu telah dikunci masuk secara orang kata dikemaskinikan secara berjadual, isunya tak akan timbul kalau kata data-data tu dikunci masuk secara tepat, yang mana kita kata ada yang terkurang yang terkurang declare ni, terkurang potong ni disebabkan masalah-masalah di peringkat pengemaskinian maklumat pekerja di pihak majikan lah. Jika kes berlaku sebegitu, boleh maklumkan dan boleh hubungi pihak kita, pihak LHDN lah, untuk kita kenal pasti. Kita takut ada technical error di orang kata di dalam sistem ataupun di pihak melibatkan faktor-faktor yang lain lah. So soalan yang seterusnya daripada Hana, jika sebelum tarikh due 15 hari bulan ada kemaskini baru, contoh tambahan allowance atau terkurang declare, maksudnya boleh klik pada kemaskini kan? Kemaskini mana yang dimaksudkan kemaskini dalam EPCB ke apa?
kalau kata seperti dimaklumkan tadi, kalau kemaskini dalam EPCB, Puan Mazwinda, kita tak boleh buat undo kan? Untuk dalam EPCB, untuk kalau dah buat pengesahan sebelum 15 hari bulan tu, kalau nak kemaskini boleh. Cuma selepas 15 hari bulan tu dah tak boleh nak undo. Tapi let's say kalau majikan cuba buat, kadang-kadang ada technical error, tak boleh nak submit. So boleh guna another platform ECP39 untuk buat tambahan allowance tu. Untuk bulan tu saja. Puan Hana, saya rasa jelas. Puan Hana, secara ringkas tu macam tu lah. Kalau tak cukup, top up. Jika ada tertinggal pendapatan. So satu lagi just nak nasihatkan kepada majikan bahawa pengiraan PCB ni kalau menggunakan EPCB seeloknya dibuat di peringkat orang kata di peringkat awal bulan lah. Janganlah tunggu sampai ada kes yang kita terima, ada yang proses 14 hari bulan, tiba-tiba ada maklum ada masalah, dia ajukan kepada kita petang 14 hari bulan. Pukul 5 petang 14 hari bulan. So dia pun orang kata dia push lah kita sebab dia nak buat bayaran tu pada 15, dia tak nak lewat. Sebab lewat dia buat bayaran pun tertakluk kepada compound juga. So kita nasihatkan kepada majikan supaya at least minggu pertama tu dah buat persediaan, dan jika ada sebarang masalah berbangkit berkenaan dengan perkiraan ataupun sistem, kita di peringkat LSDN ada tempoh yang sesuai untuk kita cuba kata bantu dan cuba selesaikan kes tersebut supaya ianya tidak menjadi kesilapan yang tidak disengajakan oleh pihak majikan. Itu saja, memandangkan soalan pun rasa dah tak ada di ruangan chat. So mungkin Tuan Moderator boleh buka ruangan ruangan maya ni untuk soalan apa. So kalau di parlimen soalan pertanyaan bebas. Dipersilakan Tuan Moderator. Silakan. Terima kasih Encik Majusoh dan juga Puan Mazwinda. Apa nama Mazwinda? Come on lah. Okay guys, terima kasih. Jadi saya memang mungkin kena pergi semak majikan sekejap lagi lah untuk mengingat nama orang. Alright guys, saya rasa mungkin itu soalan-soalan yang telah dikemukakan agak banyak. Terima kasih banyak-banyak your participation dalam sesi taklimat. Adakah soalan terakhir kalau saya nak buka? Kalau saya nak buka kepada tuan-tuan dan puan, kalau ada soalan, mungkin ada soalan lain yang mungkin tidak bersangkut pun kita open. Kalau tak ada, saya minta kerjasama tuan-tuan dan puan yang di dalam chat box, di dalam link ini, pautan ini untuk mengimbas. Okay. Mengimbas satu lagi QR code untuk kajian ataupun soal sedik keberkesanan program pendidikan cukai seperti mana tertera di skrin pada waktu ini. Minta kerjasama semua daripada tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada yang tercicir untuk scan QR code keberkesanan pendidikan dan kesedaran cukai seperti mana yang tertera di skrin pada waktu ini. Please, kita ambil sedikit masa. Mungkin sebab ada banyak soalan dalam ni, kalau ada pertanyaan terhadap soalan tersebut, boleh tanyakan langsung ataupun tanyakan dalam chat box terhadap soal sidik ini. Okay? Kita pergi kepada soalan pertama, itu tarikh. Please semua ya. Every one of you, bukan ada yang tercicir. Lepas ni kita akan bergambar. Siapa yang tak buat scan ni tak boleh dapat sijil. Itu yang masalah penting tu. Sijil tu penting. Sijil dalam lembaga hasil kot kan. Okay. Alright. Kita pergi tarikh je. Tarikh hari ni 20th of June. Kemudian kaedahnya, kaedah webinar. Kemudian email tuan-tuan dan puan masing-masing. Okay. Saya pun tolong klik sama untuk nak tengok supaya tuan-tuan dan puan faham betul-betul. Kemudian nama organisasi masing-masing. Tak kira lah apa daripada organisasi mana yang tuan-tuan dan puan datang. Kemudian kita soalan yang kelima, bangsa, pilihlah bangsa tuan-tuan dan puan. Kemudian your gender, jantina, pilihlah jantina masing-masing. Umur, pilihlah umur masing-masing. Kemudian pekerjaan masing-masing. Okey, pendapatan setahun, please lah pilih yang mana berkaitan dengan tuan-tuan dan puan. Kemudian kita pergi next,
penyertaan program pendidikan cukai, kesedaran cukai, pilih yang mana satu. Okey, pilih yang pertama. Peserta participant of taklimat percukaian jom pilih hasil. Kemudian penceramah number 11 punya question adalah second last. Lembaga hasil dalam Indonesia wilayah Persekutuan Putrajaya. Second last Kemudian pilih next. Yang ini survey masing-masing lah. Kurang puas hati mesti puas hati kan. Takkan tak puas hati, come on guys. Jangan malukan Putrajaya, okay? Alright. So letakkan penilaian apa, tapi saya akan letakkan ni macam mempengaruhi, taklah. It's up to you guys. Saya akan letakkan yang mana, tapi letakkan sejujurnya. Kemudian next soalan 13 pun sama, penilaian terhadap penceramah. Kemudian soalan 14 penilaian, masih lagi penilaian penceramah. Pilihlah yang mana yang mana yang ingin dipilih. Kemudian soalan yang ke-15, pernahkah anda mendapatkan informasi percukaian terkini melalui aplikasi media sosial rasmi? Kalau yes, katakan yes. Kalau tidak, katakan tidak. Kalau yes, dia akan bagi beberapa pilihan, iaitu jenis Facebook, YouTube. Pilihlah mana-mana satu. Bukan saya nak marah pun, pilih mana-mana. Pilihlah mana-mana. Okey. Nombor 17, kemudian hantaran post di media sosial rasmi lembaga hasil yang banyak membantu anda dalam layanan percukaian yang mana satu. Pilih yang mana satu yang berkaitan, EduZone ke apa. Kemudian 18, aplikasi media sosial LHDN menyediakan informasi percukaian terkini dan tepat. Betul ke tak betul? Kalau setuju, katakan setuju. Kalau tidak, katakan tidak. Alright, seterusnya nombor 19. Aplikasi media sosial menyediakan informasi percukaian mudah difahami. Betul ke tak betul? Kalau setuju, katakan setuju. Kalau tidak, katakan tidak. Okey, soalan yang 20. Adakah program pendidikan cukai lembaga hasil yang disediakan ini membantu anda meningkatkan pemantauan cukai? Kalau setuju, katakan setuju. Kalau tidak, katakan tidak. Next. Soalan yang seterusnya adalah soalan 21. Lain-lain cadangan kalau ada. Tapi kena pilih salah satu. Kalau tak pilih salah satu, you tak boleh nak end this survey. Okey. Pilihlah mana-mana. Saya pilih contoh durasi. Cadangan anda letaklah sejujurnya demi kebaikan kami. Because next year kami akan tengok balik you all punya komen-komen ini untuk kita improve, untuk kita perbaiki yang mana kekurangan dalam sesi taklimat kami. Okay, alright guys. Habis itu submit. So submit dia mesti kena ada tulis thanks macam ni. Itu baru selesai. Okay guys. I hope you guys telah pun scan QR code. Terima kasih sekali lagi kepada rakan saya daripada section majikan, Puan Mazwinda Mawardi. Betul lah, Man? Betul lah ya? Kali ini betul lah? Alhamdulillah. Finally, Robah. Betul. Terima kasih. Terima kasih juga kepada saudara MJ. Terima kasih guys yang berada dalam pautan ini, yang bersama-sama daripada awal. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan telah mendapat manfaat daripada sesi taklimat ini. Tapi before kita akhiri, saya nak minta kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk switch on your camera masing-masing untuk kita bergambar.